Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita dan mudzakarah kita di dalam ilmu tauhid melalui kitab yang mulia syarahan Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ke atas matan risalah At-Tauhid ataupun Risalah Al-Bajuri karangan Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyaikhina fid darain amin. Baik, InsyaAllah hari ini kita nak masuk kepada perbahasan ataupun perbincangan yang baru berkenaan dengan perbahasan sifat. Perbahasan sifat 20. Kita dah jelaskan sifat yang pertama daripada 20 sifat, iaitu sifatul wujud. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, sifat-sifat 20 dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai sifatun nafsiyatun, iaitu sifat wujud sahaja, iaitu sifat yang menunjukkan kepada zat tanpa sebarang makna tambahan ke atasnya. Itu dipanggil sebagai sifatun nafsiyatun. Dan sifat nafsiyah hanya sifat wujud sahaja. Kemudian hari ini kita nak masuk kepada taksim yang kedua, pembahagian yang kedua kepada perbahasan sifat, iaitu sifatun salbiyatun. Sifat-sifat salbiyah. Bila kita sebut sifat salbiyah, as-salbu bermakna an-nafyu. Kerana apa? Kerana sifat-sifat salbiyah yang akan dibincangkan nanti, semua dalalahnya ataupun semua maknanya menunjukkan kepada makna salbi ataupun adami ataupun nafi, iaitu makna menidakkan ataupun menafikan sesuatu yang tidak layak ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut oleh para ulama ataupun dalam pembahagian sifat 20 dibahagikan sifat salbiyah kepada 5 sifat. Yang pertama adalah sifat al-qidam, yang kedua adalah al-baqa', yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadith, yang keempat qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Jika dibincangkan setiap satu daripada perbahasan sifat yang 5 ini, maka kita akan dapati dalalah setiap satu daripada sifat itu menunjukkan kepada makna salbi, menunjukkan makna salbi ataupun menunjukkan makna nafi. Kerana itu, kalau kita lihat dalam sebahagian kitab-kitab tauhid ataupun kitab-kitab akidah, perbahasan dalam membincangkan sifat salbiyah ini dipanggil sebagai at-tanzihat. Kenapa dipanggil sebagai at-tanzihat? Kerana perbahasan ini membincangkan segala perkara yang tidak layak ataupun yang tersucinya Allah Ta'ala daripada bersifat dengan perkara ataupun dengan sifat tersebut. Kerana itu dipanggil sebagai babu at-tanzihat. Dan apabila disebut perkara yang tidak layak ataupun perkara yang la yaliqu fi haqqillahi ta'ala, perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, itu sebenarnya banyak. Segala yang ataupun segala kekurangan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, maka Allah tersuci daripadanya. Jadi sebenarnya perbahasan tanzihat itu banyak ataupun sifat salbiyah itu banyak. Akan tetapi dirumuskan ataupun dikhususkan kepada 5 sifat yang akan dibincangkan tadi, iaitu qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. 5 sifat ini dipanggil sebagai ummahat ataupun kulliyat. Berarti apa? Segala bentuk kekurangan ataupun kita kata semua perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala akan kembali kepada salah satu daripada 5 sifat ini. Bukan bererti hanya 5 sifat ini yang Allah tidak layak bersifat dengannya. Tidak. Tetapi kita kata perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah itu banyak. Perkara yang naqis ataupun perkara yang kekurangan ke atas Allah Ta'ala itu banyak yang perlu disucikan pada Allah Ta'ala.
Akan tetapi 5 perkara yang disebutkan di dalam sifat 20 ini ataupun di dalam sifat salbiyah ini adalah ummahat, dipanggil sebagai muhimmatul ummahat. Disebut oleh Al-Imam As-Sawi di dalam syarahan atau syarahannya terhadap matan Jawharatul Tauhid, dipanggil sebagai muhimmatul ummahat, iaitu kulliyat. Maknanya sifat-sifat salbi yang bersifat kulli, yang mana di bawahnya yandariju tahtahu juz'iyat. Di bawahnya ada juz'iyat-juz'iyat. Maknanya semua sifat-sifat ataupun semua perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala akan kembali kepada salah satu daripada 5 sifat ini. Contohnya apa? Contohnya Allah tersuci daripada ada anak. Allah tersuci daripada adanya pasangan. Kesemua ini adalah bentuk kita panggil sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, akan tetapi ia masuk daripada salah satu sifat yang 5. Sebagai contoh, mungkin masuk dalam mukhalafatuhu lil hawadis, kerana yang ada anak ataupun yang ada kita panggil zuriat ataupun keturunan itu adalah hawadis ataupun perkara yang baharu. Kemudian yang perlukan kepada pasangan itu adalah perkara yang baru dan seterusnya. Jadi, bukan bererti apabila para ulama meletakkan 5 sifat salbiah, maka ini sahaja sifat salbiah. Tidak. Akan tetapi ini dipanggil sebagai muhimmatul ummahat. Disebut oleh Imam Sawi. Imam Sawi kata apa? Wal haqqu anna sifatis salbiyata la tanhasir fi hadhil khamsah. Sifat-sifat salbiah itu tidak terbatas kepada 5 sifat sahaja. Idh min jumlatiha annahu la waladalah. Antaranya Allah Ta'ala itu tidak ada padanya itu anak. Wala zaujatalah. Dan juga tidak ada pasangan. Dan itu antara perkara-perkara yang mana tidak layak bagi Allah Ta'ala ataupun sifat-sifat salbiah bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi tidak dinyatakan. Kerana apa? Kerana apa yang diletakkan daripada 5 sifat salbiah ini adalah kulliyat. Ataupun kita kata muhimmatul ummahat. Maksudnya ummahatus sifatis salbiyah terhimpun kepada 5 sifat. Yang pertama al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadis, yang keempat qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan yang kelima wahdaniyah. Kerana itu Imam Sawi kata inna maqtasara ala hadhil khamsah li'annaha ummahatuha. Kerana ini adalah ummahat ataupun disebut muhimmatul ummahat. Baik. Jadi sifat yang pertama yang dibincangkan di dalam sifat salbiyah adalah sifatul qidam. Itu sifat yang pertama. Baik. Kita baca dalam matan, kita tengok apa yang dibincangkan di dalam matan dan juga syarahan bagi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih wal matin rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Baik. Seperti mana yang kita sebut pada awal perbahasan kitab ini, Al-Imam Al-Bajuri ketika membahaskan perbahasan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mustahil ke atas Allah Ta'ala dan sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, Imam Bajuri akan meletakkan yang pertama adalah sifat tersebut ataupun menyatakan apa sifatnya. Kemudian Imam Bajuri akan datangkan takrif kepada sifat tersebut. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, manhaj Imam Bajuri pada menulis matan Risalatul Tauhid. Yang pertama, Imam Bajuri datangkan apa sifatnya. Kemudian yang kedua, Imam Bajuri datangkan takrif kepada sifat tersebut. Kemudian yang ketiga, barulah iqamatud dalil ataupun kita kata istidlal ke atas sifat tersebut. Jadi Imam Bajuri kata apa? Wajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat al-qidam. Apa makna al-qidam? Wa ma'nahu annahu ta'ala la awwalalah. Yang dimaksudkan dengan qidam itu adalah bahawasanya Allah Ta'ala itu la awwalalah, tiada permulaan baginya. Ataupun disebut juga sebagai adamul awwaliyah.
adamu al-awwaliyah. Disebut sebagai adamu al-awwaliyah ataupun ma la awwala lahu. Allah Ta'ala itu tiada permulaan baginya. Tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menafikan permulaan, bila kita nafikan permulaan, maka akan difahami di situ, maka tiada pengakhiran. Kemudian, ketika mana kita membincangkan sifat wujud, kita sebutkan sebelum ini bahawasanya wujudnya Allah Ta'ala itu adalah wajibul wujud. Sebelum ini disebut apa oleh Al-Imam Syekh Nawawi Bantani, wa yakfil mukallafu ay ya'rifa annahu ta'ala mawjudun wujudan wajiban. Baik. Sekarang disebutkan wujud Allah Ta'ala itu wujud yang wajib. Apa makna wujud yang wajib? La yutasawwaru fil aqli adamuhu, ataupun ma la yaqbalul adam, yang tidak menerima tiada. Daripada situ, kita akan fahami bahawasanya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajibul wujud, maka mestilah Allah bersifat juga dengan sifat qidam, maknanya tiada permulaan. Kerana Allah tiada dimulai dengan Adam. Jadi bila tidak dimulai dengan Adam, maka tiada permulaan. La awwalalah. Kerana perkara yang lahul awal ada permulaannya, maka sebelumnya itu tiada. Jadi bila dibincangkan oleh para ulama, al-wujud, bila mengisbatkan wujudnya Allah Ta'ala itu dengan wajibul wujud, maka melazimi sifat qidam. La awwalalah, melazimi juga sifat al-baqa, la akhiralah. Tetapi dibincangkan, kenapa masih disebutkan sebagai sifat yang mustaqil ataupun sifat yang berasingan daripada sifatul wujud, sedangkan dah diberikan isyarat pada sifat wujud? Sebab bila dah kata Allah Ta'ala wajibul wujud, kenapa mesti nak dibincangkan al-qidam dan al-baqa? Sedangkan secara kelazimannya bila Allah Ta'ala itu wajibul wujud, maka melazimi padanya itu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat al-baqa. Tetapi kenapa masih didatangkan sebagai sifat yang baharu al-baqa dan juga al-qidam, sedangkan dalalahnya dapat difahami pada sifat al-wujud? Baik, maka disebutkan oleh para ulama, antaranya oleh Al-Imam Al-Bajuri sendiri di dalam hasyiahnya terhadap matan Jawharatul Tauhid, menyebutkan apa? Ulama'u hadzal fan la yaktafuna bidalalati iltizam. Baik, kita dah pernah sebut dalalah iltizam apa? Dalalah iltizam adalah perkara yang di luar daripada makna sesuatu lafaz. Ma yadullu ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu. Perkara di luar daripada makna tetapi melazimi perkara itu dipanggil sebagai dalalah iltizamiyah. Bila kita kata perkara itu adalah kelaziman, maka dia adalah sesuatu perkara yang di luar daripada makna sesuatu benda. Sebagai contoh, kita kata kelaziman genap dengan nombor 4. Jadi genap tu lazim dan nombor 4 adalah malzum. Maka kita kata genap bukan nombor 4. Tapi nombor 4 adalah sebahagian daripada genap. Jadi kita faham nombor 4 dan nombor 4 melazimi genap. Jadi kelaziman ataupun perkara yang melazimi, ataupun kita kata lazim itu mestilah perkara yang kharijun anil tamamil makna. Contoh kita kata hudusul alam, kelaziman baharu bagi alam. Baik, alam tu apa? Kullu ma siwallah, semua yang selain daripada Allah Ta'ala adalah alam. Baik, kelaziman mestilah perkara yang di luar daripada tamamul makna sesuatu lafaz. Jadi bila kita sebut dalalah iltizamiyah adalah dalalah yang menunjukkan kepada perkara yang di luar daripada makna sesuatu lafaz ataupun sesuatu perkara. Tetapi walaupun di luar daripada makna tetapi melazimi perkara tersebut. Sebagai contoh kita kata insan. Apa makna insan ataupun apa tamamul makna bagi insan? Kita kata hayawanun natik. Baik.
Apa kelaziman bagi insan? Kita kata insan kelazimannya adalah al-kitabah contohnya, menulis. Al-kitabah itu adalah kelaziman bagi insan. Kenapa kita kata kelaziman? Kerana kitabah, al-kitabah bukan makna bagi insan, tetapi perkara yang di luar daripada makna insan tetapi melazimi insan. Baik, itu dalalah iltizam. Baik, soalan kita balik pada soalan kita tadi. Soalan kita apa? Apabila disebutkan pada membahaskan sifatul wujud, bila dikatakan Allah Ta'ala itu wujudnya wujudan wajiban, wujudnya wujud yang wajib. Baik, bila disebut Allah Ta'ala wajibul wujud, maka la yutasawwar fil aqli al-adam. La yutasawwar fil aqli wujuduhu sabiqun bil adam. Tidak tergambar pada akal bahawasanya wujud Allah Ta'ala itu didahului oleh tiada. Maka Allah, bila disebut Allah Ta'ala wajibul wujud, melazimi Allah Ta'ala itu apa? Melazimi Allah Ta'ala itu al-qidam, la awwalalah. Dan bila tiada permulaan, maka melazimi tiada pengakhiran. Baik, kenapa masih didatangkan sifatul qidam dan al-baqa' sedangkan sifatul wujud telah menunjukkan ke atasnya? Maka disebutkan oleh para ulama, ulama'u hadzal fan la yaktafuna bidalalati liltizam. Tak cukup pada perbincangan berkenaan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu kalam pada meletakkan dalalah iltizam. Tak cukup. Sebenarnya disebut apa? Bal yusarrihuna bil aqaid. Tapi kena sorehkan, kena jelaskan satu persatu, sebab ini adalah bab akidah. Ini adalah bab usul, maka perlu dijelaskan dengan jelas. Tidak cukup dengan dalalah iltizamiyah. Tidak cukup dengan dalalah iltizamiyah. Kenapa? Li syiddati khataril jahli fi hadzal fan. Kerana terlalu bersangatan ramainya kejahilan ataupun banyaknya kejahilan pada perbahasan ilmu ini. Kerana itu saya pernah sebut sebelum ini, ilmu kalam bukan ilmu yang bersifat eksklusif, khusus kepada puak-puak tertentu. Tidak. Ilmu kalam adalah ilmu yang boleh dipelajari oleh semua orang. Akan tetapi ilmu kalam ada disiplinnya. Seperti mana ilmu-ilmu dunia yang lain ataupun ilmu-ilmu perbincangan yang lain. Contohnya ilmu kedoktoran, contohnya medik. Sama juga medik boleh, semua orang boleh belajar medik, tapi ada disiplinnya. Dan kalau kita pergi kuliah medik pun tahun 1 ada bincang perbahasan perbincangan apa, tahun 2 apa, ada muqarrarnya dan juga ada alat dan silibusnya. Maka kena ikut satu persatu barulah jadi seorang doktor. Sama juga ilmu kalam juga begitu. Kerana sebahagian menyebutkan, ada yang menyebutkan mengatakan bahawasanya Asy'ariyah, golongan Asy'ariyah dan golongan Maturidiyah mengkhususkan dan mengeksklusifkan ilmu kalam itu hanya kepada puak-puak dia sahaja. Ataupun dia kata khusus kepada Asy'ariyah sahaja. Kita kata tidak. Ilmu kalam bersifat inklusif. Maknanya semua orang boleh belajar. Cuma bila nak belajar ada alat dan juga ada disiplinnya. Dan itu perkara yang disepakati oleh semua orang. Kita nak belajar satu benda, maka kena ada disiplinnya. Hatta kita nak main bola pun kita ada stretching dulu. Maknanya ada satu persatu, maknanya ada step. Bukan boleh main masuk sahaja. Sama juga dengan ilmu kalam. Dan satu lagi perkara yang kita pernah sebutkan sebelum ini, berperbezaan di antara gharsul aqidah dan juga darsul aqidah. Bila kita sebut darsul aqidah lil mutakhassisin. Apa makna lil mutakhassisin? Li talabatil ilmi. Siapa yang nak mendalami ilmu ini, maka kenalah jalan dengan jalan yang telah dilalui oleh para ulama sebelumnya. Bukan kita masuk sesuatu ilmu itu semata-mata kita panggil tanpa ada alat, tanpa ada persiapan, kemudian kita baca, kemudian teks perbahasan ini dalam bahasa Arab, kita pun tidak ada penguasaan yang baik di dalam bahasa Arab, maka akan berlaku apa? Berlaku salah faham. Kerana itu, para ulama kalam sangat-sangat berhati-hati dalam membincangkan setiap satu daripada perbahasan ilmu berkait dengan ilahiyat. Kerana itu, kalau kita pernah dengar kisah yang diceritakan berkenaan dengan Al-Imam Hasanul Basri. Al-Imam Hasanul Basri
Apabila ataupun Al-Imam Junaid, antara dua. Saya tidak pastilah, tapi kena rujuk balik cerita itu. Apabila ada persoalan berkait dengan tauhid, saya rasa Imam Junaid. Bila ada persoalan berkait dengan tauhid ataupun berkait dengan ilahiyat, maka Imam Junaid sangat berhati-hati pada perbincangan terhadap perkara berkait dengan ilahiyat. Lalu yang dihimpunkan hanyalah para ulama yang mahir dalam bidang tersebut. Kemudian perbincangan itu berlaku secara tertutup. Kenapa? Kerana ada beberapa perbahasan di dalam ilmu tauhid, ilmu yang berkait dengan ilahiyat, yang mungkin tidak dapat difahami oleh orang biasa. Ini bukan soal membezakan, tak, tetapi ini kita kata apa? Setiap orang ada kelebihannya. Kan? Setiap orang ada kelebihannya. Kita bukan nak kata kita je boleh belajar, orang lain tak boleh belajar. Tidak. Tapi macam saya sebutkan sebelum ni, semua ada manual dan juga sistemnya. Bukan boleh masuk sembarangan. Maka Imam Junaid ketika nak membincangkan perbahasan ilahiyat, Imam Junaid tidak akan buka perbincangan itu kepada awam. Tidak ada sifat berdebat umum, kemudian siapa nampak kalah, dia kalah, siapa nampak menang, dia menang. Mungkin kadang-kadang menang tu sebab kita panggil ada kemahiran berdebat, bukannya disebabkan hujah dan sebagainya. Jadi perbincangan berkait dengan ilmu kalam, para ulama sangat-sangat berhati-hati pada membahaskannya. Kerana itu disebutkan apa? Ulama uhazal fan la yaktafuna bidalalatil iltizam. Tak cukup dengan dalalah iltizam. Kenapa? Bal yusarrihuna bil aqaid. Kena tasrih, kena sarahah, kena jelas terang satu persatu bila ia berkait dengan akidah. Kenapa? Li syiddati khataril jahli fi hadzal fan. Banyaknya orang yang jahil dalam ilmu ini. Sangat-sangat ramai. Jahil disebabkan apa? Disebabkan tiada disiplin yang sempurna untuk masuk ke dalam ilmu perbincangan berkenaan dengan tauhid. Untuk masuk dalam perbincangan ilmu tauhid kerana ia berkait dengan ilahiyat, maka perlu kepada berhati-hati dan satu persatu. Fala yastaghnuna bimalzumin an lazim. Maka tak cukup dengan kelaziman semata-mata. Untuk menunjukkan kepada malzum, kita hanya cukup pada kelaziman. Tak. Ataupun kita hanya menunjukkan kepada malzum, kemudian kita kata lazimnya begini. Tidak. Memang betul kaedah menyebutkan idza sabatal malzum sabatal lazim. Kalau kita dah sabitkan malzum, automatik lazim tersabit. Bila kita kata ini adalah nombor 4, maka automatik dia adalah genap. Betul? Jadi memanglah secara aklinya idza sabatal malzum sabatal lazim. Akan tetapi kerana ini perbahasan ilmu akidah, maka perlu dijelaskan satu per satu. Fala yastaghnuna bimalzumin an lazim wala bi'amin an khas. Tak cukup juga kita isbatkan khas untuk menunjukkan kepada sesuatu yang am. Walaupun kaedah akliyah menyebutkan idza thabatal khas thabatal am. Kalau tersabit yang khas, maka am juga tersabit. Kenapa? Kerana kalau kita kata ini adalah insan, maka automatik kita tahu dia adalah hayawan, dia adalah jisim. Kenapa? Kerana hayawan dan jisim adalah umum ataupun lebih am berbanding insan. Jadi idza sabatal khas sabatal am. Kenapa tak cukup kepada kedua perbahasan ini? Kerana perlunya berhati-hati dalam membincangkan perbahasan berkait dengan ilmu kalam. Satu lagi perkara yang saya nak tekankan, dan ini amat-amat penting untuk saya dan juga semualah thalabatul ilmi. Kita semua pelajar dan penuntut-penuntut ilmu. Tahdid mustalahat. Tafriq mustalahat. Yang pertama, tentukan. Yang pertama, kita tentukan mustalah yang diguna pakai pada perbahasan ilmu. Mustalahatu ahlifan. Mustalahat yang diguna pakai dalam
perbincangan ilmu. Kalau ilmu yang dibincangkan ilmu akidah, maka kena tahu mustalahat inda ahlil fan. Mustalahat ilmu ini di sisi ulama-ulama. Apa yang dimaksudkan? Kerana itu kutub a'ajim, mu'jam dan juga kamus, terutamanya kamus yang khusus kepada masalah-masalah ilmu-ilmu tertentu sangat-sangat penting. Kerana apa? Daripada situ kita akan dapat membina tasawur. Kenapa? Kerana kalau kita bincang dalam ilmu mantik sebelum ini pun, untuk menyelesaikan sesuatu pernyataan yang majhul, satu bentuk maklumat yang majhul, al-maklumat al-majhulah ataupun al-qadiyah al-majhulah, sesuatu yang tidak diketahui, bagaimana nak diselesaikan? Kita kata menggunakan kias. Baik, kias terbina daripada apa? Daripada muqaddimatain ataupun qadiyatain. Qadiyah pula terbina daripada mufradat. Maka sebelum kita nak bina dia sebagai dalam bentuk kias, maka perlu kita mengetahui setiap satu daripada mufradat yang digunakan. Baik, mufradat ataupun kita kata kalau kita tidak tahu sesuatu berbentuk mufradat, maka bagaimana caranya? Kita cari apa? Ta'rifnya ataupun qaulus syarih, ta'rif kepada mufradat tersebut. Maka sama juga bila kita baca kitab ilmu kalam, maka perlu untuk kita istihdorkan mustalahat yang digunakan pakai oleh para ulama kalam, daripada istilah-istilah yang khusus ataupun istilah-istilah yang hanya digunakan pakai oleh ulama itu, ulama fan itu saja ataupun ilmu itu saja. Dan mungkin satu lafaz digunakan pakai dalam ilmu itu, dalam masa yang sama ilmu lain juga digunakan pakai tapi dengan makna yang berbeza. Sebab itu tahdid mustalahat dan juga tafriq mustalahat penting. Tahdid sebab kita nak tentukan apa yang digunakan pakai dalam ilmu ini. Kemudian tafriq untuk kita bezakan apa makna kalimat ataupun satu lafaz yang sama seperti dalam ilmu lain, tetapi dalam ilmu ni apa maknanya, dalam ilmu lain apa maknanya, berbeza. Hatta mungkin kadang-kadang dalam satu ilmu lafaz dan juga mustalahat yang sama tetapi maknanya berbeza. Contohnya dalam ilmu nahu, bila lafaz mufrad dibincangkan dalam perbahasan mawadi'ul i'rab, maka mufrad yang dimaksudkan adalah malaisa musannan wala majmu'an. Bila perbahasan mufrad dibincangkan dalam perbahasan khabar, maka yang dimaksudkan dengan mufrad adalah malaisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Maka setiap satu daripada ataupun setiap mustalahat walaupun sama dari segi lafaznya, dari segi zahirnya sama, akan tetapi bila masuk dalam bab-bab, hatta dalam satu ilmu yang sama pun mempunyai makna yang berbeza. Maka tahdid mustalahat sangat penting. Sebab itu Imam Bajuri menyebutkan di sini, ulama hadzal fan la yaktafuna bidalalatil iltizam bal yusarrihuna bil aqaid li shiddati khataril jahli fi hadzal fan. Sangat ramai yang jahil dalam ilmu ini. Baik, kat mana kita? Dekat perbahasan sifat al-qidam. Maka kita tahulah bahawasanya mengapa para ulama walaupun sudah jelas dengan sifat al-wujud menunjukkan kepada qidam dan baqa', tapi para ulama letakkan juga sebagai sifat yang mustaqil daripada sifat 20. Daripada majmu'ah sifat salbiyah. Baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lah. Allah Ta'ala itu tiada permulaan padanya. Adamul awwaliyah. La awwala lahu ataupun adamu al-awwaliyah. Juga disebutkan adamuftitahi al-wujud. Adamuftitahi al-wujud. Tiada permulaan, tiada iftitah, tiada pembukaan pada wujudnya. Baik. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Iaitu apa? Tidak didahului akan kewujudannya Allah Ta'ala itu adamun, tiada. Maknanya apa? Tidak didahului oleh tiada. Kenapa? Kerana yang wajib itu tidak tergambar padanya tiada. La yutasawwaru fil aqli adamuhu.
Ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Baik. Kemudian, itu makna. Kita dah tahu dah makna bagi sifat al-qidam. Makna bagi sifat qidam adalah ma la awwala lahu. Ma la awwala lahu ataupun adamul awwaliyah ataupun adamu iftitahi al-wujud. Ataupun seperti yang ditakrifkan ataupun yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Nawawi, lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Maknanya la yasbiquhu al-adam. Tidak didahului oleh tiada. Maka wujud Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh tiada. Baik. Masuk kepada wadidduhu al-hudus. Lawan bagi sifat al-qidam adalah al-hudus. Jadi bila kita sebut al-qidam, al-hudus. Baik. Al-hudus kita kata apa? Al-hudus dipanggil antara qidam dan hudus adalah mutanaqidhan. Dua yang berlawanan. Apa makna mutanaqidhan semalam yang kita sebut? Mutanaqidhan adalah amran. Ahaduhuma wujudi wal ukhra adami. Tapi dekat sini kita tengok mana salbi yang disebutkan tu, mana adaminya. Baik. Kerana apa? Kerana al-hudus dipanggil sebagai apa? Ma yusawi an-naqid. Dipanggil sebagai musawi lin-naqid. Perkara yang sama maknanya dengan lawan kepada sesuatu lafaz. Bila kita kata qidam ataupun qadim. Bila kita kata qidam. Qidam nakidnya apa? Kalau kita kata qidam, nakidnya apa? La qidam. Betul? Kan semalam kita sebut, kalau untuk buat nakid ni kita hanya tambah huruf salbi, la, huruf nafi. Jadi qidam, la qidam. Baik, mana la qidam di sini? Kita kata al-hudus maknanya adalah la qidam. Jadi al-hudus adalah kalimat ma yusawi lin naqid. Kalimat yang sama maknanya ataupun menyeru yang sebanding setaraf dengan makna naqid bagi al-qidam, iaitu la al-qidam. Baik. Wadidduhu al-hudus. Lawannya adalah al-hudus. Ai al-wujud ba'dal adam. Makna hudus adalah wujudnya selepas tiada. Maknanya apa? Didahului oleh tiada. Maknanya lahu awal. Bila kita isbatkan sesuatu itu lahu awal, maka sama juga bila ada permulaan, ada apa? Ada pengakhiran. Bila ada permulaan, maka mesti ada pengakhiran. Sebab apa? Sebab dia lahu awal. Jadi tertolaklah sebahagian daripada golongan ataupun kita kata pada golongan falasifah yang mengatakan adanya hawadis la awwala lahu. Adanya benda baharu tetapi tidak ada permulaannya. Sedangkan kita kata benda yang ada permulaan mesti ada pengakhiran. Mesti ada pengakhiran. Maknanya kalau kita kata benda ni dulu tak ada, sekarang ada. Maknanya apa? Dia ada permulaan. Bila ada permulaan, kita tariklah ke depan ataupun pada zamanul madi, maka dia ada permulaan. Dia bukannya ataupun dia ada nihayah, lahu nihayah, ada pengakhiran fil madi. Tak boleh tiba-tiba dia baharu tetapi tidak ada permulaan. Tidak ada mala awwalalah ataupun la nihayatalah, tu maknanya fil madi. Yang kita sebut semalam, kita batalkan apa? At-tasalsul dengan burhanu at-tatbiq. Jadi cara ataupun dalil yang menolak al-hawadis la awwalalahu juga adalah kerana melazimi tasalsul, dan cara kita batalkan tasalsul semalam dengan burhanu at-tatbiq. Baik. Wadidduhu al-hudus, lawannya adalah al-hudus. Makna al-hudus apa? Al-wujud ba'dal adam. Wujud selepas tiada. Jadi apa makna qidam? Ma la awwalalah. Ataupun lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Apa makna hudus? Al-wujud ba'dal adam. Mustalahat. Yang ni kita kata mustalahat tu. Makna hudus tu apa? Di sisi mutakallimin, al-hudus adalah al-wujud ba'dal adam. Berbeza dengan al-hudus di sisi falasifah. Kerana falasifah meletakkan makna al-hudus adalah al-ihtiyaj. Kebergantungan. Al-iftiqar. Baik. Kemudian masuk kepada dalil. Wad dalilu ala zalika.
wa kaifiyatu iqamati dalili ala wujubil qidami lahu ta'ala an taqul. Baik, ini dah masuk kepada dalil untuk mengisbatkan sifat qidam ke atas bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana disusun? Disusun dengan kias apa ni? Kias istisna'i. Kemudian digunakan dengan kias apa? Kias khulfi. Kias khulfi, iaitu didatangkan ataupun dibawakan iftirad. Dibawakan iftirad apa? Iftirad bahawasanya kalaulah naqid bagi qadiyah yang kita nak isbatkan itu betul, maka seterusnya. Sebab itu disebut di sini, lau lam yakun qadiman. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak qadim, lakana hadisan. Maka Allah Ta'ala ataupun kita kata Allah itu adalah baharu. Idh la wasitata bainahuma. Kerana tiada wasitah. Apa makna tiada wasitah? Tiada perantaraan di antara wujud dan adam. Sebab apa? Sebab sesuatu itu sama ada dia wujud ataupun dia tidak wujud. Ataupun kita kata sesuatu itu sama ada dia qadim ataupun hadis. Baik, kita susun dalil tu supaya kita nampak. Lau lam yakun ta'ala qadiman lakana hadisan. Baik, ini yang kita kata di depan kita ada dua qadiyah. Qadiyataini ikhtalafat baina ataupun ikhtilaful qadiyataini bil ijabi was salbi. Sebab kita nak isbatkan Allah qadim. Apa tak nakut dia? Allah la qadim. La qadim ni sama maksud dengan apa? Hadis. Baik, ini. Jadi, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak qadim, maka Allah Ta'ala itu hadis. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Kenapa? Idh la wasitata bainahuma. Tidak ada wasitah di antara qadim dan la qadim. Kenapa? Kerana ini adalah mutanaqidani. Dua yang berlawanan. Ingat lagi apa makna mutanaqidan? Amron ahaduhuma wujudi wal ukhra adami, la yajtami'an wala yartafi'an. Sebab itu kita kata tak ada wasitah. Kalau kita isbat ini hadis, maka dia tidak qadim. Kalau kita kata ini qadim, maka dia tidak hadis. Ada ihtimal yang ketiga? Tak ada. La yajtami'an, tak boleh berhimpun dalam satu masa yang sama. Dia qadim dan dia hadis dalam satu masa yang sama. Dan tak boleh kita kata dia tak qadim dan dia tak hadis. Mesti isbat salah satu. Idh la wasitata bainahuma. Kerana itu disebut tiada wasitah, iaitu tiada perantaraan di antara al-hudus dan juga al-qidam, ataupun qadim dan juga hadis. Kemudian disebut apa? Lau lam yakun qadiman lakana hadisan idh la wasitata bainahuma. Tidak ada perantaraan antara qadim dengan hadis. Kita dah sebut tadi, hadis dipanggil apa? Dia bukan naqid tetapi musawilin naqid. Contoh macam al-wujud dan juga al-adam. Al-wujud, al-adam. Benda sama ada wujud ataupun adam. Ada perantaraan antara wujud dan adam? Kalau kita tak isbatkan hal, maka kita kata tidak ada perantaraan antara wujud dan adam. Maka al-wujud adalah wujudi, al-adam adalah salbi ataupun adami. Dan al-adam maknanya apa? La wujud. Maka adam tidak dipanggil sebagai naqid kepada wujud, tetapi musawilin naqid al-wujud. Lawan atau sama setaraf dengan lawan bagi ataupun naqid bagi al-wujud, iaitu la wujud. Baik. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan idh la wasitata bainahuma. Tidak ada perantaraan antara keduanya. Lakinna kaunahu hadisan muhalun. Tetapi Allah Ta'ala itu baharu adalah muhal. Kenapa? Kerana melazimi perkara-perkara mustahil. Baik, ini sebab kita sebut sebelum ni
Mustahil akli itu penting sebab kita akan gunakan dalam setiap perbahasan yang didatangkan dalam bentuk pendalilan. Kenapa sesuatu itu boleh terbatal? Kerana melazimi perkara-perkara mustahil. Baik. Jadi bila disebutkan law kana lakinna kaunahu hadisan muhal, tapi keadaannya Allah Taala itu dalam baharu ataupun dalam keadaan baharu itu adalah mustahil, muhal. Kenapa? Kerana melazimi perkara yang muhal. Qawaid aqliyah mengatakan malazama muhal fahuwa muhal. Perkara yang melazimi sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil, maka dia juga mustahil. Baik, kenapa? Li'annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Baik, ini sambungan. Law lam yakun ta'ala qadiman lakana hadisan. Baik, sekarang ni, ini dah selesai. Sekarang ni disusun begini. Disusun guna yang kita panggil sebagai qiyas khulfi. Qiyas khulfi. Datangkan qiyas dengan isbatkan butlan naqid kepada qadiyah yang kita nak isbatkan ataupun matlub. Baik. Law kana ta'ala hadisan. Kalaulah Allah Ta'ala itu baharu, apa dia kata? Laftaqara. Laftaqara. Laftaqara apa? Oh, bukan lahtaja. Sama maksudlah iftaqara dengan ihtaj. Lahtaja ila muhdisin. Qiyas apa? Qiyas istisnai. Law kana ta'ala hadisan lahtaja ila muhdisin. Lahtaja ila. Kalau Allah Ta'ala itu baharu, maka akan berhajat kepada pencipta yang membaharukannya, muhdis, yang membaharukannya. Kenapa? Kerana kita dah sebutkan sebelum ini, setiap yang baharu itu perlu ada penciptanya. Setiap yang baharu itu perlu ada penciptanya. Baik. Lau kana ta'ala hadisan lahtaja ila muhdisin. Baik. Perlu berhajat kepada muhdis. Sekarang nak bincang muhdis ini. Kalau kita kata muhdis itu adalah Allah Ta'ala sendiri, ataupun kita kata nafsuhu, dan isbat bahawasanya Allah Ta'ala itu baharu, kan? Kemudian kita kata setiap yang baru berhajat kepada yang menciptakan, yang membaharukan dia. Maka sekarang ni nak bincang kat muhdis. Kalaulah muhdis itu adalah dirinya sendiri, maknanya diri zatnya sendiri, maka akan melazimi ijtima' an-naqidain. Kenapa? Kita sebut sebelum ini, apa dia? Apa kaedah dalam kenapa terbatalnya daur ataupun kenapa terbatalnya daur? Dia kata apa? Al-mu'athir muqaddamun 'ala athar. Baik. Kalaulah Tuhan itu hadis. Hadis athar ke mu'athir? Athar. Athar lah. Muhdis adalah mu'assir. Mu'assir bukan mu'assar. Mu'assir yang balik bawah. Isim fa'il. Baik, kita kata apa sebelum ni? Al-mu'athiru muqaddamun 'ala al-athar. Baik, kalaulah Allah Ta'ala baharu dan yang membaharukannya adalah dirinya sendiri, maka akan melazimi ijtima'un naqidaini. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mu'athir dan athar dalam satu masa yang sama, maka akan melazimi Allah Ta'ala itu muqaddimun ataupun muqaddamun dan juga kita kata Allah Ta'ala sabiq dan juga la sabiq, ataupun muqaddim dengan la muqaddim. Allah Ta'ala itu dahulu sebab Allah Ta'ala mu'athir, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala terkemudian kerana Allah Ta'ala itu adalah asar. Baik, jadi kalaulah Allah Ta'ala itu baharu, maka akan berhajat kepada yang membaharukannya ataupun yang menciptakannya. Kalaulah yang menciptakannya itu dirinya, maka akan melazimi ijtima'un naqidaini. Ijtima'un naqidaini ni kita kata apa? Mustahil akli daripada perkara-perkara mustahil akli. Kenapa? Kerana kita dah sebut dah sebelum dia.
Mu'athir mesti mendahului, muqaddamun alal athar. Mu'athir mesti mendahului ke atas asar. Jadi kalaulah kita isbatkan Allah Ta'ala baharu dan yang membaharukannya adalah diri Allah Ta'ala sendiri, akan melazimi ijtima'un naqidaini, iaitu dia adalah mu'athir dan dia adalah asar dalam satu masa yang sama. Ataupun kita kata dia mendahului dan dia tidak mendahului dalam satu masa yang sama. Jadi ini muqaddim dengan la muqaddim. Jadi mutanaqidan tak? Mutanaqidan. Baik. Itu yang pertama. Kalau dirinya yang baik, kalau kita kata yang menciptakan, yang menjadikannya adalah ghairuhu, selain daripada zat Allah Ta'ala. Dia kata, lau kana ta'ala hadisan lahtaja ila muhdis. Bincang muhdis pula. Kalau muhdis tu adalah diri Allah Ta'ala sendiri, maka akan berlaku ijtima'un naqidaini. Akan berlaku, ada apa? Mati? Tadi internet. Oh, okay. Lau kana ta'ala hadisan lahtaja ila muhdis. Baik, muhdis ni sama ada kita kata diri Allah Ta'ala sendiri ataupun selainnya. Baik, kalaulah selainnya pula dibincangkan selain dia, adakah selainnya hadis ataupun qadim? Jadi panjang sikit punya dalil supaya kita nampak dalam buku dia rekaskan. Lau kana ta'ala hadisan lahtaja ila al-muhdis. Baik, muhdis tu sama ada dirinya sendiri. Maka kalau dirinya sendiri melazimi ijtima'u an-naqidaini. Kita dapat yang ni. Kalaulah yang selainnya yang menjadikan ataupun menciptakannya, sama kita kata, adakah yang menciptakannya itu hadis ataupun qadim? Kalau kita kata hadis, maka akan berlaku perkara yang sama, iaitu adakah nafsuhu sebagai muhdis ataupun ghairuhu. Adakah muhdis adalah nafsuhu ataupun muhdis ghairuhu? Maka akan melazimi perkara yang sama kalau berterusan. Baik, kalau kita kata yang selain daripadanya yang menciptakannya, iaitu qadim, maka kita kata apa? Ini adalah hak subhanahu wa ta'ala yang sebenar. Kerana qadim, sebab berhenti kepada yang tiada permulaan. Maka sifat Tuhan itu ataupun sifat Allah Ta'ala itu mesti tiada permulaan. Baik, kalaulah dia kata tak hadis juga dan perlu kepada muhdis, maka kita akan tanya soalan yang sama. Kalau di sini, maka akan melazimi ijtima'un naqidaini. Kalau di sini, sama juga. Adakah hadis ataupun qadim? Kalaulah berterusan ila ma la nihayah, maka akan melazimi apa? Tasalsul. Dan kita dah tahu bahawasanya tasalsul muhal. Tasalsul muhal. Okay, baik, dapat? Kita nak pergi satu benda yang penting pada membincangkan. Kalaulah muhdis itu adalah diri zat Allah Ta'ala sendiri. Kalau kita kata Allah Ta'ala hadis, maka berhajat kepada muhdis. Kalaulah muhdis itu adalah zat Allah Ta'ala sendiri, maka akan berlaku ijtima'un naqidaini, iaitu mustahilul aqli, kerana kita dah sebutkan mu'athir muqaddamun alal athar. Kemudian, perkara yang hadis, perkara-perkara yang hadis adalah perkara yang mungkin, minal mungkinan. Perkara-perkara hadis adalah perkara-perkara mungkinan. Bila kita kata mungkin, maknanya apa? Semalam kita dah sebut mungkin apa? Ma yastawi tarafai al-wujud wal adam. Sama dua kita panggil apa? Wujud dan juga adam. Dua bahagian wujud ataupun adam. Wujud dan adam. Maknanya kita kata beginilah, sama. Sama. Macam mana? Sama. Baik, maka kita kata perlu kepada apa? Perlu kepada murajjih. Untuk mentarjihkan sama ada wujud ataupun adam. Baik. Sekarang ni kita kata, kalaulah diri zat Allah Ta'ala yang telah disebutkan pada iftiradiyah lah, ini kita kata andaian. Kalau Allah Ta'ala itu hadis,
maka berhajat kepada muhdis. Kalau muhdis tu dirinya sendiri, maka akan melazimi ijtima'un naqidaini. Iaitu apa? Kalau kita kata perkara tu hadis, maka dia apa? Dia sama, yastawi tarafai al-wujud wal adam. Dalam masa yang sama kita kata wujud. Allah Ta'ala wujud. Jadi berlakunya apa? Berlakunya rojahan dan musawah dalam satu masa yang sama. Rojahan maknanya apa? Ada satu berat, satu ringan. Ataupun ada kalau wujud dan adam maknanya al-wujud ataupun al-adam. Tapi dalam masa yang sama, kita kata dia adalah perkara hadis dan mungkin perkara yang sama antara wujud dan adam. Maka melazimi ijtima'un naqidaini juga kerana al-musawah dan juga at-tarjih ataupun ar-rujhan adalah dua perkara yang berlawanan. Kenapa? Apa makna musawah? La rujhan. Apa makna rujhan? Apa makna al-musawah? Musawah adalah betul lah. Al-musawah adalah la rujhan. Dan ar-rujhan adalah la musawah. Rujhan ni maknanya satu berat dengan yang lain. Ataupun kita kata kalau pada wujud dan adam, satu maknanya al-wujud tu rajih dan adam marjuh. Maka akan melazimi ijtima'un naqidaini juga, al-musawah dan juga at-tarjih. Dapat? Okay, baik. Dan kalau kita isbatkan muhdis itu adalah selain daripada Allah Ta'ala, maka kita tanyakan juga, adakah dia hadis ataupun qadim? Kalau dia qadim, maka ini zat hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar. Hadis, kalau dia hadis, maka akan berlaku perkara yang sama juga. Adakah diri ataupun selainnya? Kalau dirinya akan melazimi mustahil aqli, iaitu ijtima'un naqidaini. Baik, ijtima'un naqidaini kita sebut dah semalam secara badahah. Secara badahah kita kata secara daruri, spontan. Kita tahu kebatilannya. Kita tahu kesalahannya. Kenapa? Kerana jelas ijtima'un naqidaini memang muhal. Begitu juga dengan at-tarjih biduni al-murajjih. Sama juga melazimi yang itu. Berada pada kalau kita isbatkan muhdis itu adalah diri ataupun zat Allah Ta'ala sendiri yang telah diiftiradkan ianya hadis. Telah diandaikan bahawasanya ianya hadis. Dapat? Baik, kita baca apa kata Imam Syekh Nawawi Bantani, wa didduhu al-hudus ay al-wujud ba'da al-adam, wa dalilu ala dhalika ay wa kayfiyatu iqamati ad-dalili ala wujubil qidami lahu ta'ala an taqul. Baik, ni disusun. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Maka sama ada qadim ataupun hadis, mutanaqidan. Kenapa? Idh la wasitata bainahuma. Tidak ada perantaraan. Seolah kita kata apa? Ini daripada kias apa? Kita kata apa? Allah imma qadim atau hadis. Ini jadi apa? Ini jadi kias ataupun ini jadi qadiyah syartiyah. Daripada mana? Daripada kisim mani'atul jam'i wal khulu. Apa makna mani'atul jam'i wal khulu ataupun dhabitnya? La yajtami'an wa la yartafi'an. Tak boleh berhimpun dalam satu masa yang sama. Tak boleh ternafi dalam satu masa yang sama. Baik. Jadi itu kita kata apa? Mani'atul jam'i wal khulu ataupun al-haqiqah. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan idh la wasitata bainahuma. Lakinna kaunahu hadisan muhal. Tapi kalaulah Allah Ta'ala itu hadis, maka muhal. Jadi dekat sinilah sekali apa yang membawa kedua-dua ini. Kalau kita berhenti pada hadis sampailah kepada la nihayatalaha, maka kedua-dua daripada ini melazimi apa? Muhal aqli ataupun mustahil aqli. Kedua-duanya melazimi mustahil aqli. Maka benda yang melazimi mustahil aqli adalah batil. Maka bila terbatal Allah Ta'ala hadis, maka sabitlah qadiyah yang asal, iaitu Allah Ta'ala itu qadim. Tersabitlah sifat qidam. Dengan apa? Qiyas. Ini penting ni. Qiyas khulfi. Iaitu kita datangkan. Qiyas khulfi maknanya apa? Qiyas khulfi adalah kita isbatkan naqid bagi matlub. Kita isbatkan butlanu naqidil matlub. Terbatalnya naqid bagi qadiyah yang kita nak istidlalkan. Apa yang kita nak istidlalkan? Allah Ta'ala qadim. Tapi kita datangkan bagaimana? Kita batalkan lawannya. Sebab iaitu naqidnya.
Sebab kalau dah terbatal yang nakid, maka automatik qadiyah yang asal betul. Sebab nakid ni mesti melazimi apa? Satu betul, satu salah. Sebab tu kita kata ada disiplin. Nampak tak? Nak faham dalil pun ada disiplinnya. Sebab itu kita kata penting ada alat, kena ada sedikit daripada ilmu, kena ada, kita panggil pengetahuan pada ilmu bahasa Arab lah. Sebab kitab ditulis kebanyakannya di dalam bahasa Arab, nas-nas di dalam bahasa Arab, Al-Quran dan hadis di dalam bahasa Arab yang merupakan antara rujukan di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Maka perlu ada alat. Kemudian kena ada daripada ilmu mantik. Perlu. Untuk apa? Untuk kita tahu bagaimana susunan istidlal yang dilakukan oleh para ulama. Kita nak faham kitab mereka, dalam masa yang sama kita tak mahu faham bagaimana mereka faham. Kita nak faham cara kita. Salahlah. Kenapa? Kerana ilmu itu warisan diturunkan oleh ulama-ulama sebelumnya kepada generasi selepasnya, kemudian selepasnya lagi sampailah ilmu itu kepada kita. Maka fahamnya mereka dengan disiplin dan juga dengan manual yang telah ditetapkan, maka kalau kita nak masuk pada bidang ini, sama juga kena ada disiplin dan juga kena ada kita panggil apa, manual yang perlu diikuti. Maka tak bolehlah sembrono ataupun tak bolehlah suka-suka hati. Bila masuk, bila nampak terus salahkan dan sebagainya. Kenapa penting perbahasan bahasa? Kerana dalam ilmu kalam ini perlu berhati-hati pada kita panggil apa? Pada menerangkan kepada orang lain. Sebab apa? Ada perkara-perkara ataupun kita kata kebanyakan tahrif yang berlaku kerana penterjemahan. Tahrif, apa ada tahrif? Penyelewengan. Penyelewengan terhadap memahami kalam para ulama itu, kenapa berlaku? Kerana berlakunya penterjemahan tanpa itqan dan tanpa benar-benar memahami bahasa Arab dengan baik. Bukan semua perkara boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan lafaz yang sedia ada dalam bahasa Melayu. Kenapa? Kerana setiap lughah itu ada wad'ul khas, ada perletakan yang khusus. Nanti bila kita masuk dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kita akan bincang dengan lebih detail. Terutamanya perbahasan berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Adakah boleh diterjemahkan secara literal ke dalam bahasa Melayu? Contohnya bila dalam Al-Quran diisbatkan, Allah Ta'ala menyebutkan yadullahi fawqa aydihim dan sebagainya lah ayat-ayat mutasyabihat. Adakah yadun di situ boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu? Tidak. Kenapa? Kerana itu adalah penggunaan bahasa Arab. Kenapa? Kerana yadun dalam bahasa Melayu, iaitu bahasa kita, khusus ataupun terus merujuk kepada al-jawarih. Terus merujuk kepada jawarih. Berbeza dengan bahasa Arab. Bahasa Arab penggunaannya luas. Penggunaannya banyak. Maka tidak sama dengan seperti yang ada dalam bahasa Melayu. Maka kerana itu perlu berhati-hati dalam menterjemahkan apa-apa sahaja perkara yang kita, kalau kita rasa bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu akan membawa kepada salah faham orang terhadap makna yang sebenar, maka tak perlu disampaikan ataupun tak perlu diterjemahkan. Sebab itu kita kata perlu kepada disiplin. Tadilah kita sebut dengan kias. Ni kalau kita nak bincang tapi kias pun kita tak tahu, ataupun tanakut, nakid semua kita tak tahu, macam mana kita nak bawa perbincangan tu dengan jalan yang baik dan bertujuan untuk kashful haq, untuk menyingkap kebenaran yang sebenar. Kalau kita tak ikut jalan ataupun tak ada alat yang sempurna untuk masuk ke dalam perbahasan ilmu. Ini bukan khusus kepada ilmu tauhid sahaja. Semua ilmu begitu. Ilmu fiqh begitu juga. Ilmu nahwu begitu juga, dan semua ilmu macam tu. Tafsir dan sebagainya. Tafsir lagi perlu berhajat kepada banyak ilmu. Kenapa? Kerana tafsir ni seolah-olah adalah orang yang mentafsirkan ayat Al-Quran seolah-olah sudah sempurna ilmunya yang lain. Sebab dia mampu untuk datangkan tafsiran terhadap kalamullah Ta'ala. Baik. Sambung balik. Lau lam yakun qadiman lakana hadisan idla wasitata bainahuma. Kita kata dah tadi, hudus apa? Musawi lin naqid. Musawi kepada naqid
qadim. Ataupun hadis adalah musawi lin naqid qadim. Kenapa? Naqid qadim apa? La qadim. La qadim sama makna dengan hadis. Jadi hadis adalah musawi lin naqid. Lakinna kaunahu hadisan muhal. Tapi Allah Ta'ala itu hadis adalah mustahil. Kenapa? Kerana melazimi perkara yang mustahil. Apa perkara mustahil itu? Yang kita sebutkan tadi. Baik. Li'annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisi. Kalaulah Tuhan itu baharu, maka akan berhajat kepada yang menciptakannya ataupun yang membaharukannya. Kenapa? Apa dalil dia? Ini dalil akli yang semua sepakat perkara ini. Iaitu apa? Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin. Semua perkara yang baharu mesti nak tak nak mesti ada yang menciptakannya ataupun yang membaharukannya. Kenapa? Kerana bila kita kata perkara itu hadis, maka dia adalah mumkinat, minal mumkinat. Kita sebut dah mumkinat apa dia? Sama taraf wujud dengan Adam. Kalau kita kata dia wujud tanpa ada muhdis ataupun ada murajjih, maka itu perkara yang tidak diterima oleh akal. Kerana at-tarjih bidunil murajjih adalah min mustahil aqli, min mustahilil aqli. Baik. Lau hadatha bi nafsihi. Baik, Syekh Nawawi Bantani kata apa? Walau hadasa bi nafsihi lazima ijtima'un naqidaini. Kalaulah muhdis itu adalah zat Allah Ta'ala sendiri yang diandaikan kalaulah dia hadis, dia baharu, maka akan melazimi ijtima'un naqidaini. Kenapa? Wahuma apa naqidaini di situ? Wahuma al-musawatu war-rujhan. Apa makna musawah? Sama. Kita kata al-hadis adalah min jumlatil mumkinat. Ataupun hadis ni adalah perkara yang mungkin. Kerana perkara yang mungkin yang boleh terima ada dan tiada. Dan dia adalah mustawi sama di antara wujud dan adam. Maka ketika berlaku rujhan, dia wujud, maka akan berlaku apa? At-tarjih bidunil murajjih. Al-musawa sama. Apa nakid bagi musawa? La musawa. Sama makna dengan apa? Ar-rujhan. Begitu juga dengan rujhan. Ar-rujhan, nakidnya apa? La rujhan. Sama makna dengan apa? Musawa. Kerana itu disebut lazima ijtima'u an-naqidaini. Kemudian disebutkan apa? Walakin huwa ihtiyajahu ta'ala ila muhdisin muhal. Tetapi berhajatnya kepada pencipta akan Allah Ta'ala itu adalah muhal. Kenapa? Masuk kepada dalil yang kedua ataupun ihtimal yang kedua. Dia kata apa? Idh law ihtaja ila muhdithin, kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang menciptakannya, lahtaja muhdithuhu ila muhdithin aidan. Yang ni kita sebut. Kalaulah dia berhajat kepada muhdis, maka muhdisnya juga berhajat kepada muhdis. Muhdisnya juga berhajat kepada muhdis sampailah kepada la awwalalah. Dan perkara itu membawa kepada ad-daur ataupun tasalsul. Kalau kembali balik kepada yang pertama, contoh kita kata apa? Allah Ta'ala berhajat kepada muhdis kerana dia hadis. Kemudian muhdisnya juga adalah hadis, maka berhajat kepada muhdis yang lain. Kemudian muhdis yang lain juga berhajat kepada muhdis yang lain. Baik, muhdis yang lain tu kembali kepada berhajat kepada Allah Ta'ala balik. Maka akan berlaku apa? Ad-daur. Wad-daur muhal. Kita dah sebut. Kenapa daur muhal? Kerana melazimi ijtima'un naqidaini, syai'un wahid muqaddamun wa mutaakhirun fi nafsil waqti, fi nafsil jihah. Sama. Sesuatu itu muqaddamun dan mutaakhirun dalam satu masa yang sama dengan satu keadaan yang sama. Perkara tersebut perkara mustahil akli. Ad-daur mustahil akli. Dan kita dah sebutkan dah kenapa daur mustahil akli. Dan daur yang mustahil apa dia? Daur sabqi, sama ada musarra' ataupun mudmar. Baik. Kemudian idh law ihtaja ila muhdithin lahtaja muhdithuhu ila muhdithin aidan. Falazima ad-dauru awit tasalsul. Maka akan melazimi ad-daur wa tasalsul. Wahuma muhalani. Dan kedua-duanya muhal, mustahil. Ay la yumkinu wujuduhuma. Kenapa? Kerana apa makna istihala? Apa makna muhal? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu.
ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Kerana itu kedua-duanya muhal, iaitu ad-daur dan juga tasalsul. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidam istahala alaihi bidduhu. Maka sabitlah di sini, kalaulah wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qidam, maka mustahillah Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawan bagi qidam, iaitu al-hudus. Lawan bagi qidam, al-hudus. Baik. Dan al-hudus yang dimaksudkan di sini adalah al-wujud ba'da al-adam. Bukannya seperti yang ditakrifkan oleh falasifah. Sebahagian falasifah mengisbatkan hudus tetapi bukan dengan makna al-wujud ba'da al-adam, tetapi dengan makna al-ihtiyaj ataupun al-iftiqar. Baik. Ini adalah perbahasan sifat sifatul qidam. Perbahasan sifat qidam. Ada soalan? Perbahasan sifat al-qidam. Baik. Kita masuk kepada perbahasan seterusnya yang kedua daripada sifat-sifat salbiyah, iaitu sifatul baqa. Sama juga bila kita dah kata Allah Ta'ala itu la awwalalah, maka lazimnya Allah Ta'ala la akhiralah. Tapi kenapa tetap dibincangkan? Kita sebut dah tadi kenapa? Kerana tidak cukup dalam ilmu tauhid ini hanya berdalilkan dengan dalil luzum ataupun dalil iltizam ataupun dilalah iltizam. Kenapa? Kerana ini bab akidah, perlu diterang satu persatu, perlu disorehkan, perlu dijelaskan satu persatu. Kenapa? Kerana sangat ramai yang jahil dalam ataupun kerana ramai banyak sangat kejahilan terhadap ilmu ini. Kenapa berlaku kejahilan? Kerana tidak ikut cara dan tata tertib yang diletakkan daripada peringkat pertama sampailah peringkat yang terakhir untuk memahami ilmu ini. Maka kalau tak lalu jalan tu, maka tak faham. Kita tak akan faham mustalahat ahli fan. Kita tak akan faham perbahasan ilmu yang dibincangkan. Kita tak akan boleh untuk mendalami perbahasan ilmu itu. Kenapa? Kerana tidak mengikut jalan seperti yang ditinggalkan oleh para ulama sebelum. Para ulama bukan semata-mata tinggalkan ilmu sahaja. Tidak. Para ulama juga meninggalkan cara untuk mendapatkan ilmu itu. Bukan semata-mata meninggalkan ilmu. Tapi ada cara dalam mempelajari ilmu. Kerana itu ditulis kitab-kitab adab dalam menuntut ilmu. Itu adalah salah satu bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu, tapi dalam bentuk secara umum. Ada kutub-kutub manhajiyah, kitab-kitab yang berbentuk manhaji, iaitu kitab-kitab menerangkan tentang manhaj, cara belajar yang betul. Ada kitab-kitab yang dihimpunkan apa buku-buku yang terbaik untuk perbahasan ilmu, sesuatu ilmu. Ada kitab-kitab tersebut. Antara yang ditulis oleh Maulana Syekh Ali Jumu'ah Hafizahullah, menghimpunkan kitab-kitab penting dan mengikut mengikut tahap dan juga cetakan mana yang terbaik, kemudian siapa pentahqiqnya dan sebagainya, dalam satu kitab dihimpunkan kitab-kitab setiap level dalam mempelajari ilmu. Maknanya level mubtadi', kemudian mutawasid apa dia, kemudian muntahi apa dia. Begitu juga yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nabawi Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya Manhajiyatut Ta'allum. Dalam kitab tersebut juga dihimpunkan kitab-kitab yang perlu dilalui oleh para penuntut ilmu dalam memahami perbahasan ilmu. Tetapi yang paling penting sekali sebelum masuk dalam perbahasan ilmu, apa sahaja ilmu, bila kita bincang ia adalah ilmu berkait dengan ulum syar'iyah, maka perlu kepada bahasa Arab, perlu kepada itqan di dalam bahasa Arab. Tak mampu ataupun tak cukup dengan kitab-kitab terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Kerana apa? Kerana bila kita nak ambil sesuatu ilmu, maka kena ambil daripada sumber premier, sumber yang pertama. Kita tak boleh ambil daripada sumber sekunder kemudian kita hukumkan perkara tersebut. Kita ambil daripada terjemahan ke dalam bahasa Melayu, sedangkan kitab yang asal di dalam bahasa Arab. Tapi kita daripada kitab tersebut kita hukumkan, ataupun kitabnya asal dalam bahasa Arab tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, dan kita baca yang bahasa Inggeris sahaja dan kita hukumkan daripada pembacaan kita di dalam sumber yang sekunder itu. Maka tak cukup. Kenapa? Kerana boleh jadi terjemahan itu adalah, kita panggil apa? Pemahaman yang dibawa oleh
oleh penterjemah, bukan yang dikehendaki oleh muallif yang sebenar. Maka sebab itu perlu itqan di dalam bahasa Arab. Perlu untuk kita faham perbahasan di dalam ilmu. Baik. Masuk sifat yang kedua, iaitu sifatul baqa. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa. Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat baqa. Apa maknanya? Wa ma'nahu annahu ta'ala la akhiralah. Maknanya adalah Allah Ta'ala itu tiada pengakhiran baginya. Kenapa Allah Ta'ala tak ada pengakhiran? Di annahu la awwalalah. Ma la awwalalah la akhiralah. Apa yang tak ada permulaan, maka dia tak ada pengakhiran. Yang tidak ada permulaan itu yang kita kata tidak ada pengakhiran. Ai la yalhaqu wujudahu adamun. Tidak diakhiri ataupun tidak diikuti pada kewujudannya itu akan tiada. Maksudnya tidak ada pengakhiran. Adamu al-akhiriyah, ataupun disebut adamu ikhtitamil wujud. Tidak ada penghataman pada wujudnya. Maknanya selama-lamanya, abadul abad. Selama-lamanya. Tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Kerana yang ada mula dan akhir itu dia masuk pada dairatul zaman ataupun masa. Dia akan terbatas dengan masa. Contohnya macam hawadis kita semua. Alam ini, kesemua daripada kita terbatas dengan batasan zaman ataupun batasan waktu dan masa. Kita tak keluar daripada zaman dan masa. Kita tak keluar daripada zaman dan masa. Kenapa? Kalau kita keluar daripada zaman dan masa, maka kita akan sama seperti Allah Ta'ala pada azalinya Allah Ta'ala. Yang tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Tetapi manusia kesemuanya sama. Semuanya ada permulaan, maka akan ada pengakhiran. Kerana kita dibataskan dengan zaman dan waktu. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujudnya sebelum ada zaman dan sebelum ada makan. Sebelum ada zaman dan sebelum ada tempat. Maka wujud Allah Ta'ala itu tidak terkait ataupun tidak terikat dengan waktu dan zaman. Wujudnya Allah Ta'ala tidak terikat dengan waktu dan zaman. Baik. Ay la yalhaqu wujudahu adamun wa didduhu al-fana. Lawannya adalah al-fana, iaitu ma akhiralah. Apa yang ada pengakhirannya. Iaitu siapa? Makhluk. Semua makhluk akan fana, akan binasa. Yang tidak binasa hanyalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sebut di sini, kenapa Allah Ta'ala itu tiada pengakhiran? Li'annahu la awwalalah. Kerana Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Dan kita sebut tadi apa? Ma la awwalalah la akhiralah. Yang tidak ada permulaan, tidak akan ada pengakhiran. Wadidduhu al-fana. Lawannya adalah al-fana, iaitu malahu akhir, ataupun kita kata binasa. Al-akhiriyah. Fihi al-akhiriyah. Ataupun fi ikhtitam al-wujud. Baik, kemudian masuk kepada dalil. Waddalilu ala dhalika annahu law lam yajib lahul baqa la amkana ay yakuna faniyan. Kalaulah Tuhan itu kalaulah Tuhan itu tidak bersifat dengan al-baqa, maka akan berlaku kemungkinan akan binasanya zat Tuhan. Baik, lakinna imkanal fana'i lahu muhal. Tetapi kemungkinan untuk zat Tuhan itu binasa adalah mustahil. Kenapa? Kerana ia melazimi perkara-perkara mustahil yang kita sebutkan. Mustahilul aqli yang kita sebutkan. Baik, kenapa? Idh law kana faniyan lakana jaizal wujud. Kerana kalaulah Tuhan itu binasa, maka Tuhan itu sebenarnya adalah jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Kenapa? Kerana yang jaiz sahaja yang boleh terima ada dan tiada. Ma yutasawwaru al-adamu wal al-wujud wal adam. Kita boleh gambarkan wujudnya dan tiadanya. Adapun wajib, ma la yutasawwaru fil aqli wujud adamu. Mustahil, ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Kalaulah Tuhan boleh binasa, maka akan berlaku apa? Akan berlaku qalbul haqa'iq.
Kita dah isbatkan Tuhan tu apa tadi? Wajibul wujud. Pada sifatul wujud. Kerana Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat yang wujud. Dan wujudnya mestilah wajib. Kerana wujud Allah Ta'ala wujud zati. Bukan disebabkan oleh apa-apa penyebab. Ataupun tidak dimulai dengan tiada. Kerana itu wujud Allah Ta'ala dipanggil sebagai wujudun zatiyun. إذ لو كان فانيا لكان جائز الوجود لكن كونه جائز الوجود لكن كونه جائز الوجود لكن كونه جائز الوجود محال. Tetapi Allah Ta'ala itu jaizul wujud, muhal, mustahil. Kerana melazimi perkara yang mustahil. Kenapa? إذ لو كان جائز الوجود لكان حادثا. Kerana kalau Allah Ta'ala itu jaizul wujud, maka Allah Ta'ala hadis. Dan kita dah sabitkan. Kalau Allah Ta'ala hadis, maka berhajat kepada muhdis. Seperti yang kita jelaskan dalam sifatul qidam. إذ لو كان جائز الوجود لكان حادثا لكن هو أي كونه ataupun كونه حادثا محال. Allah Ta'ala itu baharu muhal. Kita dah sebut dah kenapa. Kenapa? Kalau dia muhal, kalau Allah Ta'ala hadis, maka berhajat kepada muhdis. Kalau muhdisnya dirinya sendiri melazimi ijtima'un naqidaini. Kalau muhdisnya benda lain dan berterusan, dipanggil sebagai melazimi tasalsul. Kalau kembali kepada yang pertama, akan melazimi ad-daur. Dapat tak? Okey, baik. إِذْ لَوْ كَانَ حَادِثًا لَنْتَفَى عَنْهُ الْقِدَمُ. Kalaulah Tuhan itu hadis, maka ternafilah qidam. Sedangkan kita dah isbatkan sifatun qidam. Lakin intifa'al qidami anhu muhalun. Tapi menafikan sifat qidam itu mustahil. Kenapa? Li'annahu qad qama ad-dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala. Kita dah isbatkan dah Tuhan itu bersifat dengan sifat qidam. Kenapa? Kalaulah Tuhan itu hadis akan melazimi sama ada ijtima'un naqidaini ataupun daur dan tasalsul, dan keseluruhan itu adalah muhal kerana daripada mustahil akli, maka sabitlah Allah itu qadim ataupun Allah itu bersifat dengan sifat qidam. Maka bila sabit Allah itu bersifat dengan sifat qidam, kita tak boleh nak nafikan lagi kerana telah dibina dan didirikan hujah padanya. Maka kalau kita isbatkan Tuhan itu fana, maka akan menafikan qidam. Maka perkara tersebut batil, tidak boleh. Kerana kita dah isbatkan dalil bahawasanya Tuhan itu qadim ataupun bersifat dengan sifat qidam. Lakin intifa' al-qidami anhu muhalun li'annahu qad qama dalilu ala wujubi al-qidami lahu ta'ala. Wa haythu wajaba al-baqa' lahu ta'ala istahala alaihi diddu. Kerana itu kita ada satu kaedah yang penting boleh diletakkan dalam min qawaidil aqliyah, daripada qawaid aqliyah. Apa dia? Kullu ma thabata qidamuhu istahala adamuh. Kullu ma thabata qidamuh istahala adamuhu. Setiap yang telah tersabit bahawasanya ia adalah qadim ataupun ia bersifat dengan sifat qidam, mustahil padanya adam. Mustahil padanya itu adam. Kerana itu kita dah sebut tadi, ketika mana kita telah mengisbatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qidam, maka mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat al-fana. Kerana al-fana itu menafikan sifat al-qidam. Dan kaedah menyebutkan kullu ma thabata qidamuhu istahala adamu. Setiap yang tersabit dengan bersifat tersabit bersifat dengan sifat qidam, maka mustahil ianya itu tiada. Kerana itu disebut, antaranya disebut dalam oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya, kullu ma jaza alaihi al-adam kullu ma jaza alaihi al-adam istahala alaihi al-qidam. Kita balikkan. Setiap perkara yang boleh padanya itu tiada, maka mustahil dia qadim. Maka tertolaklah apa yang disebutkan oleh golongan falasifah bahawasanya alam ini qadim. Kenapa? Kerana berlaku ataupun mungkin apa yang ada pada alam ini berlaku tiada. Sebab bila adanya tiada,
pada alam ini, pada jumlatul alam, pada keseluruhan alam ini ada berlaku, ada tiada, ada hidup, ada mati, ada, maksudnya sekejap panas, bila panas maknanya sejuk hilang. Jadi ada bentuk ada dan tiada. Jadi sesuatu yang bersifat dengan tiada itu mustahil dia qadim. Mustahil dia qadim. Maka ternafi bahawasanya alam ini qadim. Ataupun alam ini kita panggil apa? Bersifat dengan sifat qadim. Kenapa berlaku? Kerana qawaid yang salah, qawaid yang fasad di sisi ahli falsafah, iaitu mengisbatkan al-hawadis la awwalalah. Hadis yang tidak ada permulaan. Hawadis la awwalalah, ibarah itu pun sudah tanakut. Kenapa? Apa makna hawadis? Ma yasbiqul adam. Apa yang didahului adam. La nihayatalah, apa maksud dia? La akhiralah. Jadi dalam ibarah itu sudah berlaku tanakut dengan istilah mutakallimin. Sebab mutakallimin isbat al-hudus bermakna al-wujud ba'da al-adam. Akan tetapi falasifah kata al-hawadis, apa maksud dia? Hadis adalah al-ihtiyaj, muhtaj, perkara yang berhajat. Jadi alam itu adalah ma'lul dan Tuhan itu adalah illah. Maka alam ini qadim biqidami illatihi. Alam ini qadim dengan sebab illahnya qadim, iaitu Allah Ta'ala qadim, maka alam ini juga qadim. Itu pendapat daripada falasifah. Cumanya kita tak buka perbincangan itu secara meluas kerana ia akan perlu kepada beberapa penerangan yang penting, dan juga perlu kita panggil menguasai mustalahat yang ada di dalam perbahasan falsafah. Sebab itu satu benda lagi penting untuk saya ingatkan diri saya dan semualah. Apabila kita nak menolak sesuatu pandangan daripada mana-mana kelompok ataupun puak, maka yang pertama sekali kita kena faham dahulu pemahaman mereka. Faham tak? Maksudnya kita kena tahu dulu apa yang mereka, contoh kalau mereka guna istilah tertentu, kita jangan faham ikut istilah kita. Tak, kita kena faham dulu ikut istilah mereka supaya kita tahu apa kesalahan yang berlaku pada penghujahan ataupun pada pendapat orang yang kita tak setuju padanya, ataupun kelompok yang kita tidak setuju. Maka yang pertama kena faham istilah mereka. Kemudian yang kedua, barulah boleh kita susun cara untuk membetulkan ataupun menjawab i'tiradat ataupun pandangan persoalan-persoalan yang dibawa oleh mereka, kelompok-kelompok yang membawa dakwaan yang salah. Maka barulah boleh kita menolak dakwaan mereka satu persatu. Itu yang terbaik. Dan bukan itu yang terbaik, maknanya itu yang paling tepat dalam kita berhujah. Yang pertama kita kena faham dahulu. Lepas kita faham, kemudian barulah boleh kita susun apa, ataupun barulah kita boleh menilai apa kesalahan yang berlaku, mana titik berlaku kesalahan itu. Kemudian baru boleh dibentangkan kepada lawan. Kemudian orang yang mendengar ataupun orang yang kalaulah dia insaf, maknanya dia benar-benar nakkan perbincangan yang adil dan perbincangan yang sihat, maka dia akan terima betul ataupun salah pandangan dia tu sendiri ataupun dakwaan dia. Kalau betul dan setelah habis perdebatan ataupun perbincangan dia hujah dia kuat dan dia betul, maka waktu itu pihak lawan kena terima. Begitu juga diri dia. Apabila dia tahu kesalahan yang berlaku pada diri dia, maka dia kena akui dan kena terima. Itu baru kita panggil perbincangan yang sihat. Tapi benda tu berlaku ke? Tak berlaku dah zaman sekarang. Susah nak berlaku. Bukanlah tak berlaku, tapi jarang-jarang nak berlaku. Kesemua masing-masing masih keras ataupun kita kata tidak meraihkan adabul bahsi wal munadharah. Adab kita berbincang dan berdebat. Sebab itu penting, antara ilmu yang perlu dikuasai juga adalah adabul bahsi wal munadharah. Bila kita bincang ilmu kalam, antara alatnya juga adalah adabul bahsi wal munadharah. Kita tak nampak jelas dalam kitab-kitab yang ringkas, tapi kita akan nampak jelas dalam kitab-kitab yang besar. Contohnya dalam Mawaqif. Contohnya dalam Syarhul Mawaqif, Al-Imam Iji dan juga Al-Imam Syarif Al-Jurjani bila mendatangkan beberapa perbahasan akan digunakan kawaid adabul bahsi wal munadharah. Ada al-man'u. Bila al-man'u, bila ada mana' mesti ada sanadul man'i. Kemudian ada naqdu. Bila ada naqdu, apa dia punya nak, kalau didatangkan hujah. Nak tolak apa? Nak naqad
muqaddimah surah ke kubra, maka itu adalah alat dan juga itu adalah fan, seni dalam berbincang dan juga berdebat, dipanggil sebagai adabul al-bahsi wal munadharah. Dalam tu juga kita akan bincang taksimat, perbahasan berkenaan dengan taksim. Maka kita akan tahu bila ada taksim, maka ada mauridul qismah. Bi'tibar apa ditaksimkan, apa mauridul qismah kepada pembahagian yang dibuat. Maka itu kita kata itu baru akan jadi apa, perbincangan yang sihat, perbincangan yang nakkan kebenaran, bukan nak mengangkat tanpa perlu dinilai dengan kebenaran. Dan itu perkara yang paling pentinglah. Maka di sini kita dah selesai dua sifat daripada sifatun salbiyatun, iaitu sifat al-qidam dan juga al-baqa'. InsyaAllah lepas ini kita akan masuk kepada sifat yang ketiga daripada sifatun salbiyah, iaitu al-mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. InsyaAllah kita akan jadikan satu dars yang mustaqil. Kita hanya bincang perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kerana ada beberapa perkara yang perlu untuk kita tekankan dan perlu untuk kita ambil berat. Kerana apa? Kerana ia berkait dengan syubhat-syubhat yang berlaku pada zaman sekarang. Kita dah sebut sebelum ni dan kita dah ittifaq. Kelas ini memang kelas untuk maksudnya peringkat permulaan. Tetapi permulaan yang bukan kosong, maknanya permulaan yang memang dah ada alat sebelum ni. Sebab tu sebelum ni kita dah bincang ilmu mantik, supaya ada persediaan dalam membahaskan kitab kalam ataupun kitab tauhid. Kemudian yang kedua kita dah sebut perkara penting di dalam pembelajaran ataupun di dalam darsul aqidah ada dua. Yang pertama adalah isbat aqaid diniyah min adillatihal yaqiniyah. Yang pertama isbat adillah ataupun isbat akidah Islam yang sebenar dengan dalil yang yakin. Dan yang kedua adalah daf'us syubhat, menjawab dan menolak syubhat-syubhat yang datang padanya, iaitu pada perbahasan akidah. Jadi pada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis perlu kepada satu dars yang khas supaya kita tak terpotong, kemudian minggu depan kita sambung balik, maka akan jadi kurang, kita panggil kurang sempurna lah. Jadi kita jadikan dars yang mustaqil. Maka itu sahaja untuk hari ini. Kita bincang dua sifat, sifatul qidam dan sifatul baqa'. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.